Sanusi nafi gelar Vincent Tan korup. Anwar dakwa ada pihak mempecahkan kerajaan perpaduan. Permohonan Tun M arah Anwar ke muka dokumen ditolak mahkamah. PAS salahkan polis, punca ceramah kurang dapat sambutan. Menteri Besar Kedah Mohd Sanusi Mat Noor menafikan menggelar Vincent Tan dan syarikat Tycoon itu sebagai korup. Katanya rakyat Malaysia sedia mengetahui bahawa dia sebagai Menteri Besar Kedah mengamalkan dasar mengutamakan golongan bawahan dan bukan golongan korporat atau kaya. Jelasnya, kenyataannya tidak akan menyebelahi Tycoon-Tycoon besar, bermaksud keutamaan tidak akan diberikan kepada korporat besar dalam aspek pembangunan. Polisi yang dinyatakan oleh defendant tersebut adalah polisi mesra rakyat yang sentiasa dilaung-laungkan oleh defendant dalam kempennya dan juga merupakan polisi kerajaan negeri Kedah bawah pimpinan defendant. Ia tidak sama sekali bermaksud memfitnah P1 atau plaintiff pertama atau Tan selaku ahli korporat besar, katanya dalam penyataan pembelaan dalam kes saman antara mereka berdua. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Peguam Sanusi Muhammad Faizi Cik Abu mengesahkan bahawa pembelaan itu difailkan pada 29 September. Tan pengasas bersama kumpulan Berjaya serta Berjaya Land Berhad menyaman Sanusi pada 8 Ogos lalu susulan ucapannya semasa kempen pilihan raya negeri di Jitra 6 hari sebelum itu. Terdahulu Tan mengeluarkan surat tuntutan guaman kepadanya yang menuntut permohonan maaf daripada Sanusi serta ganti rugi RM200 juta. Ia susulan dakwaan Sanusi bahawa rakan sejawatannya dari Selangor, Amiruddin Syahri, terlibat dalam skandal dengan Tan dalam projek pembersihan Sungai Kelang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ada pihak tidak senang dan mahu pecahkan kerajaan perpaduan kerana cemburu dengan kekuatan gabungan itu. Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata ini kerana kerjasama melibatkan Pakatan Harapan bersama Barisan Nasional, Gabungan Rakyat Sabah dan Gabungan Parti Sarawak adalah satu gabungan yang mantap. Kerana apa nak pecahkan? Kerana mereka cemburu. Kerana sudah berapa lama di negara ini kita belum ada kekuatan yang sebegitu rupa. Memang ada usaha yang mahu pecahkan gabungan ini. Tapi yang penting kerajaan perpaduan ini stabil. Untuk apa? Untuk kita bangkitkan ekonomi. Untuk apa? Untuk bawa pelaburan luar masuk. Untuk apa? Untuk kita bela nasib rakyat. Pelabur pun dah yakin dengan kerajaan perpaduan. Jadi jangan kacau. Jangan rosakkan. Nak kacau tunggu 4 tahun lagi lah, katanya. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada ceramah Mega Perpaduan Madani di dataran Sempang Pelangai, sempena pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Pelangai di Bentong. Turut hadir pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Habidi, Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu, pengerusi Barisan Nasional Pahang Datuk Seri Wan Rosdi, Wan Ismail dan calon Barisan Nasional bagi PRK Dun Pelangai Datuk Amizar Abu Adam. Tambah Anwar, kebersamaan di dalam kerajaan perpaduan bukan sahaja berjaya memberi kestabilan politik, malah berupaya menghasilkan dasar yang jelas untuk pembangunan negara. Katanya dalam tempoh 9 bulan pemerintahan, kerajaan perpaduan berjaya membawa manfaat seperti dasar ekonomi madani, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara, Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan pembentangan Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia ke-12. Malah pelaburan tahun ini pun adalah yang paling tinggi dalam sejarah kita dan ingat, ini belum pun hujung tahun lagi, katanya. Anwar turut menzahirkan keyakinan Barisan Nasional akan mampu mempertahankan kerusi Dun Pelangai. PRK Dun Pelangai pada 7 Oktober ini menyaksikan pertemuan 3 penjuru antara Amiza, calon Perikatan Nasional Kasim Samad dan calon bebas Hasli Helmi DM Zul Hasni. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur menolak permohonan Dr. Mahathir Mohamad supaya Anwar Ibrahim mengemukakan dokumen yang dirujuk dalam penyataan pembelaannya dalam satu saman fitnah. Pada 3 Mei lepas, Dr. Mahathir menyaman Anwar berhubung ucapan Perdana Menteri ke-10 itu di Kongres Nasional Khas Malaysia Madani pelaksanaan sebuah idealisme pada Mac lepas. Pesuruhjaya Kehakiman Zahra Hussein menolak permohonan Dr. Mahathir supaya Anwar selaku defendant menyerahkan dokumen yang dikaitkan dengan saman fitnah tersebut. Peguam Alif Benjamin Suhaimi mewakili Anwar ketika dihubungi bernama berkata permohonan Dr. Mahathir selaku plaintiff ditolak dengan kos RM2,000 oleh mahkamah dengan alasan dokumen diminta tidak dirujuk secara spesifik dalam penyataan pembelaan terpindah dan apa dirujuk dalam pembelaan itu adalah peristiwa atau transaksi pada masa lalu. Namun jika ada dokumen-dokumen dinyatakan itu, ia akan menjadi pembelaan Anwar dan perlu dikemukakan ketika pengurusan kes di peringkat pra-perbicaraan. Mahkamah menetapkan 3 November ini untuk pengurusan kes bagi kedua-dua pihak memaklumkan permohonan interlokutori lain sekiranya ada, kata peguam itu. Sementara itu, Muhammad Rafiq Rashid Ali, mewakili Dr. Mahathir yang mengesahkan keputusan, berkata anak guamnya mahu Anwar
antara lain mengemukakan dokumen-dokumen yang dirujuk beliau dalam pernyataan pembelaan terpindah mengenai dakwaan isu menyelamatkan Konsortium Perkapalan Berhad KPB oleh Petronas dan Perbadanan Perkapalan Antarabangsa Malaysia MISC pada 1997. Dr. Mahathir yang juga bekas Perdana Menteri mendakwa pada 18 Mac lepas Anwar ketika menyampaikan ucapan pada kongres berkenaan di Stadium Melawati Shah Alam mengeluarkan beberapa kenyataan berbau fitnah bertujuan untuk menjatuhkan reputasi plaintiff. Menurut Dr. Mahathir, antaranya kenyataan kononnya plaintiff membolot harta untuk diberikan kepada anak-anak dan keluarganya selain memberikan layanan khas atau mengutamakan individu-individu berpangkat tinggi. Utamanya PDRM, program-program ceramah PAS setakat sekarang ni tidak ada lah ganggu gugat, kacau bilau, baling kerusi macam puak sebelah sana tu. Kami disiplin, kami patuh pada undang-undang. Tu saya sebut tadi, masa PRN 6 negeri baru-baru ni kita buat kemah macam ni, boleh masuk dalam kemah penuh. Saya kata buat kemah ni untuk orang mai dengar, termasuk jurugambang, polis duduk dalam kemah. Saya kata kalau macam ni orang tak masuk lah, orang takut. Pemimpin PAS terus menyalahkan kehadiran polis yang ramai telah menyebabkan pengundi takut untuk menghadiri ceramah anjuran Perikatan Nasional di Pelangai. Ahli Parlimen Pendang Awang Solahuddin Hashim berkata, pihak berkuasa tidak perlu risau dengan ancaman di ceramah yang dianjurkan Perikatan Nasional kerana mereka sentiasa mematuhi peraturan. Program-program ceramah PAS sekarang ini tidak adalah ganggu gugat, kacau bilau, baling kerusi macam puak sebelah sana tu. Kami disiplin, kami patuh pada undang-undang, katanya ketika berceramah di dataran Purnama, Simpang Pelangai dekat Bentong. Pun begitu, Awang tidak memperincikan siapa puak sebelah sana dalam kejadian baling kerusi yang dimaksudkannya itu. Itu saya sebut tadi pada pilihan raya 6 negeri baru-baru ini. Kita buat kemah macam ini di Pelangai, polis masuk dalam kemah penuh. Saya kata, kita buat kemah ini untuk orang mari dengan ceramah. Saya kata, kalau macam ini, orang tak masuklah, orang takut. Polis boleh ambil gambar, boleh bertugas, jaga keselamatan, tapi duduk di luar kemah. Kemah ini untuk pengundi-pengundi, pendengar ceramah. Itu yang kita tegur, bukan larang. Itu tugas kamu. Bertugaslah untuk siapa jadi kerajaan hari ini untuk diikuti. Tapi tengoklah arahan sama. Jangan arahan dua tabi'in pun nak ikut. Arahan Sonsang pun tak boleh, katanya. Pada 29 September lalu, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan mendakwa kehadiran dua biasa anggota polis di program kempen calon Perikatan Nasional Kasim Samad dan ia telah menimbulkan keresahan dalam kalangan orang ramai. Dia juga mendakwa polis memantau program walkabout dan kunjungan rumah ke rumah yang dijalankan Kasim. Katanya situasi itu menyebabkan kesukaran untuk Kasim berhubung dengan pengundi. Bagaimanapun, Kasim ketika diminta mengulas isu itu berkata dia tidak mempunyai masalah dengan kehadiran pihak polis. Kasim akan berdepan calon Barisan Nasional Amiza Abu Adam dan calon bebas Hasli Helmi DM Zul Hasli. Sementara itu, bekas Ahli Parlimen Kuala Terengganu Ahmad Amzad Muhammad menggesa orang ramai merakam program kerajaan ketika kempen kali ini sebagai bahan bukti pelanggaran peraturan pilihan raya. Ahmad menasihatkan pengundi supaya tidak mengundi calon Barisan Nasional kerana dikuatiri akan menerima nasib yang sama dengannya, iaitu keputusan pilihan raya dibatalkan selepas petisyen dikemukakan. Pengundi DUN Pelangai tak usah undi calon Barisan Nasional. Kalau dia menang pun, dia akan kena macam saya. Sebab bukti jelas di depan mata banyak, katanya ketika berceramah. Mahkamah Pilihan Raya di Kuala Terengganu pada 27 Jun lalu membatalkan kemenangan Ahmad Amzad dan juga calon PAS bagi kerusi Parlimen Kuala Terengganu pada pilihan raya umum ke-15. Ini selepas pihak pempetisyen berjaya membuktikan wujudnya unsur rasuah ketika kempen.